Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung belajar sejarah dengan Cikgu Hamidah. Baik, tak lama lagi negara kita akan mengadakan pilihan raya umum. Okey, jadi kita belajar dulu bagaimana proses pilihan raya umum yang pertama. Baik, proses pilihan raya umum yang pertama. Okey, yang pertama kita tengok diadakan bagi merintis jalan ke arah kemerdekaan. Kemudian Raja-Raja Melayu bersetuju mengadakan pilihan raya bagi memilih anggota Majlis Perundangan Persekutuan dan seterusnya pengisytiharan pilihan raya ini pun dilaksanakan. Okey. Baik, jadi kita tengok ada 8 perkara yang perlu diambil kira sebelum pilihan raya. Yang pertama ialah menetapkan bilangan ahli MPP. Kemudian yang kedua menentukan sempadan. Yang ketiga mendaftar pengundi. Okey, mendaftar pengundi. Kemudian yang keempat penamaan calon. Okey, yang kelima mengadakan kempen. Yang keenam mengundi. Okey, mengundi yang keenam dan yang ketujuh mengira undi. Dan yang terakhir sekali adalah mengumumkan keputusan mengundi tersebut. Okey, kemudian kita tengok. Okey, perundingan perlu dijalankan sebelum pilihan raya umum yang pertama. Kita tengok sebelum pilihan raya umum pertama tu dia adakan beberapa isu berkaitan dengan bilangan ahli MPP perlu mendapat kata sepakat. Okey, yang pertama ialah 1 Februari 1954 Jawatankuasa Pilihan Raya telah dibentuk. Dan yang seterusnya anggota seramai 46 orang ahli. Kemudian mengeluarkan 2 bentuk penyata susunan Majlis MPP. Kemudian tugas untuk mengendalikan pilihan raya ini adalah mengkaji hal ehwal pilihan raya yang akan dijalankan. Dan ini 2 bentuk susunan MPP. Okey, yang kita tengok yang bentuk A ini dicadangkan oleh Parti Perikatan. Okey, kita tengok hampir sama sebenarnya ya. Okey, kemudian yang bentuk B pula ditetapkan ataupun disusun oleh Jawatankuasa Pilihan Raya. Kita tengok ini seorang speaker, ini pun sama seorang speaker. Kemudian 3 orang ahli yang dilantik, ini pun sama. Untuk wakil negeri pula 11 orang, untuk B pun sama. Okey, kemudian 20 orang yang dilantik mewakili kepentingan tertentu. Okey, yang bentuk B pun sama. Okey, kemudian yang bentuk A tadi yang dicadangkan oleh Parti Perikatan, kita tengok 3 orang dilantik mewakili golongan minoriti. Ini pun bentuk B pun sama. Kemudian yang bahagian ni pula 2 orang ahli rasmi iaitu Setiausaha Pertahanan dan Setiausaha Ekonomi. Kemudian yang bentuk B pun sama. Yang beza kita tengok bahagian ni ya. 60 orang yang dipilih melalui pilihan raya. Ini beza. Okey, tetapi yang bentuk B yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Pilihan Raya ialah 44 orang yang dipilih melalui pilihan raya. Kemudian 8 orang tambahan dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, kemudian tempoh pilihan raya pula ditetapkan yang ni bentuk A ataupun oleh Parti Perikatan ialah pilihan raya perlu diadakan tidak lewat dari bulan November tahun 1954. Okey, ini pilihan raya umum yang pertama ya. Okey, walau bagaimanapun yang bentuk B Jawatankuasa Pilihan Raya tidak menetapkan tarikh pilihan raya. Okey. Baik, tadi kita tengok perundingan sebelum pilihan raya perlu diadakan perundingan. Okey, antara perundingannya yang kita tahu iaitu perundingan di London tu. Okey, Tunku Abdul Rahman, Tan Cheng Lock, T.H. Tan dan Tun Abdul Razak Husin telah pun berangkat ke London. Okey, apa tujuannya? Untuk menyatakan hasrat menentukan 3/5 bilangan anggota MPP. Kemudian bertemu juga dengan ahli parlimen daripada Parti Buruh British, Parti Konservatif dan Parti Liberal dengan pertolongan Lord Oakmore. Okey. Kemudian 14 Mei 1954 ada rundingan antara Tunku Abdul Rahman dengan Oliver iaitu Setiausaha Tanah Jajahan British. Pada masa ini persetujuan untuk adakan pilihan raya itu seramai 52 orang. Okey. Kemudian maksudnya 52 orang ni ahli MPP lah. Ya.
Kemudian seterusnya rang undang-undang pilihan raya Persekutuan Tanah Melayu telah pun diluluskan. Dan ini merupakan satu langkah awal ya ke arah kemerdekaan. Baik, sekarang kita tengok sebelum pilihan raya tu dilaksanakan, pilihan raya umum yang pertama lah yang dilaksanakan, juga diadakan penetapan keanggotaan dalam MPP yang dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, cara ni macam mana nak pilih ni kan? Okey, mengundang parti politik, pertubuhan kaum, ya, serta badan pekerja, badan yang perniagaan, yang terlibat dalam perniagaan, dan perusahaan yang turut menganggotainya. Okey. Baik, nama-nama calon yang sesuai telah pun dipilihlah untuk menyertai Majlis Perundangan Persekutuan ni, okey, ataupun MPP. Okey, baik, ini kita tengok ada peta kat sini. Ini peta lah lokasi untuk menentukan sempadan. Nanti kita tengok ya. Baik. Inilah proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan yang pertama, okey, tahun 1955, ya. Setelah pelbagai rundingan tadi, maka prosedur pilihan raya ataupun proses pilihan raya yang dijalankan pada tahun 1955 itu ikut 8 step inilah. Okey, kita tengok yang pertama, Pesuruhjaya menentukan sempadan kawasan yang ditubuhkan. Okey, merujukkan peta tadilah. Okey. Kemudian rang undang-undang pilihan raya diluluskan. Kemudian yang ketiga, pendaftaran pengundi. Pendaftaran pengundi. Yang keempat, penamaan calon. Kalau kita tengok pilihan raya umum pada tahun ni nanti ada penamaan calon iaitu pada 5 November kan. Okey, kemudian pelaksanaan kempen pada masa tu iaitu pilihan raya umum yang pertama, kempen dijalankan selama 45 hari. Okey, nanti kita tengok pilihan raya tahun ni berapa hari. Kan nanti kita sama-sama boleh tengok nanti. Baik. Kemudian pembuangan undi. Pembuangan undi ni maksudnya hari mengundilah. Okey. Kemudian selepas hari mengundi, kemudian ada pengiraan undi. Kemudian akhirnya bilangan undi itu diumumkan. Okey, maksudnya keputusan pilihan raya diumumkan. Okey. Kemudian sebagai kesimpulan, proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan okey, yang ini pilihan raya yang pertama lah. Baik, akhirnya 28 April tahun 1954 ni Suruhanjaya menentukan sempadan kawasan untuk pilihan raya. Kemudian akhirnya dapat bentuk 52 kawasan. Okey, maksudnya 52 calon lah. Kemudian rang undang-undang diluluskan. Bila rang undang-undang ni diluluskan, membolehkan pilihan raya diadakan. Okey. Kemudian pendaftaran mengundi. Pendaftaran mengundi, kita tengok kat sini. Pilihan raya umum yang pertama tu bermula 18 Oktober 1954. Kemudian ni untuk seluruh tanah Melayu. Kemudian 29 Oktober 1954 tu untuk Terengganu. Kemudian dinyatakan juga syarat-syarat mengundi, antaranya ialah mesti warga negara Persekutuan Tanah Melayu, ya, kemudian berumur 21 tahun ke atas. Okey, ini untuk pendaftaran pengundi. Kemudian yang keempat, 15 Jun 1954 tu hari penamaan calon. Okey, syarat-syarat untuk menjadi calon pada pilihan raya umum yang pertama itu mestilah warga negara Persekutuan Tanah Melayu, ya, berumur 21 tahun ke atas, ya, telah tinggal di Tanah Melayu. Okey, mesti tinggal di Tanah Melayu dalam tempoh 12 bulan. Kemudian berpengetahuan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Okey, semuanya 52 kerusi lah yang akan dipertandingkan. Okey, jadi calonnya 52 orang. Kemudian yang kelima, kempen pilihan raya dilaksanakan selama 45 hari. Okey, ini pilihan raya umum yang pertama ya. Okey. Kemudian 27 Julai 1955 tu mengundi, hari mengundi lah ni. Okey, ini hari mengundi pilihan raya umum yang pertama. Dan peti undi dibawa ke pusat untuk kira undi, proses mengira undi. Okey, kalau tengok dalam gambar ni dulu bawa dengan basikal lah ni.
diiringi oleh polis. Kemudian akhir sekali, umum keputusan pilihan raya. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye.